Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton segmen khas inklusif untuk kita bawakan temu bual khas secara eksklusif bersama Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Razidin. Terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. Minggu yang berterusan sangat hektik buat kementerian dan pastinya juga peluang ini kita ambil untuk meminta pandangan doktor sendiri dari segi moving forward ataupun bergerak ke hadapan. SOP telah pun diberikan dari segi standard pengoperasian, dari segi tarikh dan sebagainya. Tetapi masih lagi banyak perdebatan, juga keluhan dan juga persoalan diajukan kepada pihak kementerian. Kenapa perlu dibuka penggal sekolah ni, doktor? Sebab satu, tinggal 2 bulan saja lagi dan juga menjadi kerisauan sekarang ni masih lagi kes yang menunjukkan angka yang tinggi. Bagaimana doktor boleh jelaskan? Terima kasih Leha. Pertama sekali, betul lah disebut tadi banyak perbincangan di luar sana dan ada juga yang kata tinggal persekolahan 2 bulan saja lagi, sampai bulan 12, tutup je lah terus sampai tahun depan baru buka balik. Namun begitu kita lihat bahawa dalam konteks pengurusan COVID-19 ni dia keadaannya berbeza-beza. Keadaannya berbeza-beza. Waktu kita buka sekolah 24 Jun 2020 sebagai contoh, waktu itu tak ada vaksin. Dan kita buka sekolah bulan Mac tahun ini, vaksin baru start, vaksinasi baru start dan prosesnya berjalan. Masa tak ada Delta variant, keadaan berubah. So itulah keadaan yang kita lalui. Namun begitu kita lihat bahawa anak-anak kita ini telah renggang dengan sistem persekolahan secara bersemuka ini untuk satu tempoh yang panjang. Ini bukan setahun, dah nak habis tahun kedua mereka renggang dengan sistem persekolahan secara bersemuka. Mereka dengan sekolah ni dah macam sekolah, ingat tak ingat ni sekolah ni. Itulah keadaannya yang kita telah lalui. Dan namun begitu kita lihat bahawa kerajaan telah menyusun bagaimana jalan keluar untuk Malaysia daripada kemelut pandemik ini. Dah ada pelan pemulihan negara, dah disusun pelan pemulihan negara fasa 1 bagaimana sehinggalah fasa 4. Dan apabila fasa 4 itu maknanya semua sektor dibuka termasuk sektor pendidikan. Jadi dalam konteks kami tadi, kembali kepada soalan yang kenapa nak buka sekarang, seperti mana yang kita tahu, paling mudah untuk kami tutup je lah, tahun depan buka, selesai masalah, tak adalah nak macam-macam perbincangan. Namun begitu kita kena lihat bahawa dalam sistem pendidikan kita ni kita ada lebih 5 juta orang murid. Mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang, macam-macam latar belakang datang, dan ada yang dapat belajar di rumah dengan baik. Keadaannya baik, ada internet, ada gadget, ada peranti, kondusif keadaan di rumah. Ada yang datang dari keadaan yang jauh berbeza. Keadaan di rumah tidak kondusif untuk belajar. Jadi mereka tidak mempunyai kemudahan untuk belajar. Ibu bapa pun tak tahu nak ajar macam mana PDPR di rumah sebagai contoh. Guru-guru juga ada yang rasa telah terlalu lama melaksanakan PDPR, dan ibu bapa pun ramai yang rasa PDPR ini mengambil masa mereka dan juga memberi tekanan sedikit sebanyak pada ibu bapa. Pernah kita dengarkan tu. Jadi kita ambil kira semua ni. Maka kita kata kita buka sekolah ini, niat kita adalah untuk kembalikan mereka kepada persekolahan. Dekatkan mereka, dah renggang lama ni, nak dekatkan mereka kembali dengan sistem persekolahan secara bersemuka. Tapi persoalannya, ibu bapa tadi Leha sebut risau. Bagaimana? Sebab itu kita lihat semua faktor ini, kita lihat semua komponen. Dan antara perkara paling penting adalah kita lihat bagaimana vaksinasi ini berjaya di negeri-negeri seperti Labuan sebagai contoh, di Sarawak. Bagaimana program vaksinasi ini telah berjaya membawa kita ke arah itu, membawa Malaysia keluar daripada kemelut pandemik ini. Maka sebab itu dalam konteks nak buka sekolah ini, perkara asas pertama, prinsip asasnya untuk kembalikan anak-anak ini ke sekolah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Itu prinsip asas pertama. Yang kedua, untuk kembalikan mereka dalam keadaan selamat. Itu prinsip asas yang kedua. Jadi bagaimana nak kembalikan mereka ini dalam keadaan yang selamat? Ibu bapa rasa selesa bahawa nak hantar anak ke sekolah ni, insya-Allah dengan garis panduan SOP di sekolah ini, keadaan di sekolah itu adalah selamat untuk anak-anak mereka. Bagaimana nak laksanakannya? Kita ambil kira semua ini Dan dalam konteks itu juga kita ambil kira bagaimana kalau ibu bapa ni tak nak hantar. Kalau rasa-rasa sekolah buka tak nak hantar.
Dan kita ambil kira juga ibu bapa mana anak-anak mungkin baju, uniform apa semua dah tak muat. Ya. Sekolah dah lama tutup, dah hujung-hujung tahun ni biasanya ditukar. Nak tukar ni dah nak sampai hujung tahun sangat. Ya. Bagaimana? So, sebab itu dalam rangka plan komprehensif pembukaan semula sekolah ni, kita dah ambil kira semua benda. Semua perkara kita dah teliti satu persatu untuk memastikan bahawa plan ini cukup komprehensif. Dan sebab itu kita lihat bahawa yang kita buka sekolah ini yang kembali secara menyeluruhnya adalah apabila masuk fasa 4. Masuk untuk negeri di fasa 4, negeri fasa 4 ya. Untuk negeri fasa 4 pun yang pergi ni 2 minggu pertama ni kelas peperiksaan. Ya. Kemudian bermula daripada 3 Ogos hingga 17 Ogos. Bermula daripada 3 Oktober hingga 17 Oktober. Ya. Bermula daripada 17 ini katakan sekolah menengah yang masuknya adalah tingkatan 3 dan 4 sampai akhir bulan Oktober. Kemudian lepas tu barulah tingkatan 1 dan 2. Maknanya kita buat secara berperingkat dan kita pastikan kehadiran ke sekolah adalah melalui sistem penggiliran. Itu merupakan satu konteks lagi untuk memastikan keselamatan anak-anak. Jadi sebab itu saya kata tadi, betul, ramai yang kata kenapa tak tunggu? Kerana anak-anak ini dah terlalu lama renggang dengan sistem persekolahan. Kalau kita teruskan, langsung tidak dibuka kelas secara bersemuka, maknanya tutup daripada bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 bulan berterusan. Jadi sebab itu ini satu penelitian yang kita buat dan kita pastikan supaya prinsip asas pertama, anak-anak ini dikembalikan ke sekolah. Ya, transisi itu penting. Transisi itu penting ya. Nak set the mind bahawa ya insya-Allah kita akan kembali back to normal. Ya. Seperti mana kehidupan kita ya. Yang juga diinginkan oleh masyarakat. Itulah dia. Jadi itulah niat kita ya. Jadi sebab itu kita tetapkan bahawa dalam konteks ini keseluruhan ekosistem dalam sekolah tu nak kena divaksinkan. Betul. Keseluruhan ni yang maknanya guru mereka, kaki tangan pejabat, kaki tangan kebersihan, keselamatan, pengusaha kantin, dewan makan dan sebagainya, keseluruhan ekosistem ini divaksinkan. Risau lagi tentang keselamatan sebelum ini ya, bila ibu bapa tengok kesesakan di luar sekolah tempoh hari. Sebab itu kali ini kita kata kita buat sistem penggiliran. Kita cut, kita potong kehadiran ke sekolah itu sampai 50%. Yang kita bagikan kelas pada 2, kehadiran 50%. Jadi pendekatan ini SOP baru sebagai contoh ya. Kita tahu Delta variant ini pengudaraan yang baik itu merupakan salah satu cara menangani Delta variant ini, perebakan Delta variant ini. Maka kita akan pastikan supaya kelas-kelas ini yang dulu ada langsi, ada poster apa semua kat tingkap ni diturunkan dahulu bagi memastikan pengudaraan itu dapat berlaku dengan baik. Jadi ini merupakan satu proses yang cukup teliti. Ya, bukannya satu proses umum sembrono buka semua pergi. Ya. Sebab itu kena ingat 3 hari bulan ni tak semua orang pergi sekolah. Sebab ada yang masih ingat 3 hari bulan ni semua orang pergi sekolah. Ya. Jadi kalau saya boleh cerita yang tadi itulah prinsip asasnya. Pertama sekali, anak ini dah lama renggang daripada sistem persekolahan bersemuka, kita nak kembalikan mereka. Yang kedua, kembalikan mereka bagaimana? Dalam keadaan yang selamat. Bagaimana kita nak laksanakannya? Ada SOP dan kaedah baru. Sebagai contoh, penggiliran, SOP baru dan kaedah-kaedah lain yang kita pastikan, usahakan supaya anak-anak ini berada dalam satu ekosistem yang baik untuk mereka. Okey, sekembalinya nanti kita juga ingin perhalusi bersama doktor bagaimana dari segi penyaluran maklumat itu, sebab Kementerian Pendidikan ini juga melibatkan dari segi pejabat pendidikan daerah, dari segi Jabatan Pendidikan Negeri, ibu bapa, pendidik dan penjaga dan sebagainya. Jadi mengapa begitu banyak kekeliruan ini dan bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang terbaik? Kita akan sambung selepas ini bersama kami dalam Inklusif. Jangan ke mana-mana. Saya menganggapkan soal connectivity bukan saja ketersambungan tetapi kualiti sambungan itu sebagai satu hak asasi manusia ataupun hak bagi setiap rakyat Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam Inklusif. Kita masih lagi berbicara dengan Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Razzie Jidin. Doktor telah pun diberikan pengenalannya awal tadi mengapa keputusan ini diambil. Tapi masih lagi muncul kekeliruan. Barangkali, Doktor, fitrah manusia ni bila mana diperkenal sesuatu yang baru, soalan-soalan itu akan datang dan kita terpaksa melihat sekeliling dahulu. Tengok dahulu bagaimana keadaannya sebelum mereka juga tampil untuk menjadi sebahagian daripada ekosistem pendidikan. Dari segi penggilirannya, apa yang boleh diberikan penjelasan lebih
teliti lagi kepada mereka yang terlibat dari segi sistem penggiliran itu sendiri. Okey. Ini antara perkara yang baru yang kita laksanakan selepas kita melihat pandangan daripada pelbagai pihak, ibu bapa, pakar-pakar Kita lihat bahawa pada sewaktu kita buka sekolah sebelum ini keadaan okey, SOP berjalan dengan baik. Cuma sedikit cabaran adalah di luar sekolah bila nak masuk dan nak disuraikan. Bila habis persekolahan, itu antara cabarannya, dan pergerakan ke arah itu bila nak keluar dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks kali ini kita lihat bila nak buka sekolah balik ini, kita teliti dan kita lihat bahawa kita lebih sesuai buat masa ini untuk kita gunakan sistem penggiliran. Jadi penggiliran ni ramai yang tanya nak gilir ikut mana ni, apa jenis penggiliran yang kita nak pakai. Dan dalam konteks penggiliran ini, apa yang penting adalah untuk kita fahami bahawa kita ingin pastikan maksimum jumlah maksimum berada di sekolah ini 50%. Macam mana nak buat? Kaedahnya adalah untuk setiap kelas itu kita bahagikan kepada 2. Okay, katakanlah murid itu dalam kelas tingkatan 5A, dia ada 36 orang. So kita akan bahagikan murid tingkatan 5A ini kepada kumpulan 1 dan kumpulan 2. Kumpulan 1 ada 18 orang, kumpulan 2 ada 18 orang. Maknanya 2 kumpulan ni daripada 36 tadi pecah 18. Kumpulan 1 bila datang? Kumpulan 1 datang minggu pertama. Apa berlaku kat kumpulan 2 minggu pertama? Kumpulan 2 duduk rumah. Kumpulan 2 datang bila? Minggu kedua pula dia datang, kumpulan 2. Kumpulan 1 minggu kedua duduk rumah. Jadi bila datang ke sekolah buat apa? Bila duduk rumah buat apa? Ini yang persoalannya. Saya dah jelaskan sebelum ini. Yang minggu pertama ini yang datang ke sekolah ini akan belajar bersama dengan guru-guru mereka. Maknanya untuk minggu pertama ni cikgu ajarlah macam mana, apa nak buat, apa semua. Kemudian cikgu kata minggu depan ingat awak duduk di rumah. Ini antara perkara yang perlu dilaksanakan bila duduk di rumah. Aktiviti apa, buku teks, buku surat mana, katakan ada YouTube video nak rujuk kat mana. Di atas pelantar delima kita ada pelantar untuk anak-anak akses maklumat dan sebagainya. Ini nak tengok maklumat apa, dekat mana. Jadi cikgu-cikgu akan bagi tahu dah. Yang kat rumah ni cikgu dah bagi tahu lebih awal. Belajar kat rumah, ini perkara nak dilaksanakan. Jadi yang berada di sekolah ni minggu depannya duduk kat rumah, dia dah tahu dah apa dia nak buat. Dia dah belajar kat sekolah apa dia nak buat, nak fahamkan lagi apa yang belajar kat sekolah itu dengan nak sediakan untuk pergi minggu berikutnya pula. Tak lagging ke, Baby? Macam mana? Tak lagging, tidak ada macam kelewatan sedikit. Ini kita yang ada yang kata nanti ada lagging, nanti silibus tak habis. Sebab nanti sebelum ini 1 minggu katakanlah satu silibus. Sekarang ini dah 2 minggu satu silibus. Dipecahkan tapi caranya mudah Apa yang kita buat, kalau dulu katakan topik X diajar minggu pertama, topik Y diajar minggu kedua. Sekarang ni tak boleh nak buat macam itu sebab satu grup ada di sekolah, satu grup ada di rumah. Apa yang kita buat, minggu pertama kita ajar topik X and Y kepada kumpulan 1. Minggu kedua kita ajar topik X and Y kepada kumpulan 2. Jadi kita cover. Kita dah ambil kira ni semua perkara ni. Jadi tentang silibus dan sebagainya itu pun kita dah teliti dan insya-Allah isu silibus ini bagaimana sekalipun kita akan pastikan supaya dirinya tidak menjadi satu beban. Kerana apa yang paling penting, tadi prinsip asas balik, datang ke sekolah kali ini adalah untuk kembalikan anak-anak ini ke sistem persekolahan secara bersemuka. Itu dia punya asasnya. Sebab itu bila sistem penggiliran ini saya sebut tadi, kehadiran sebagai contoh. Ada yang tak nak hadir, kata tak ready lagi lah, rasa nak tunggu, tak apa, just tulis surat kepada pihak sekolah kata tak dapat hadir minggu ni, ibu bapa tuliskan surat. Nak pakai baju uniform tak ada, kawan-kawan ada uniform tapi dia dah ketat sikit uniform dia. Macam mana nak buat, tak apa, datanglah ke sekolah. Sebab prinsip asas tadi. Sebab itu saya kata sistem penggiliran ini dia tak akan tambah beban tugas guru kerana guru ni memang dia buat persediaan. Sebelum ni pun dia memang buat rancangan mengajar. Dia dah tahu dah nak mengajar apa minggu depan. Jadi mereka kongsikan perkara ini dengan murid-murid untuk buat persediaan di rumah dan untuk mereka datang kembali ke sekolah, cikgu tengok apa kelemahan. Katakanlah minggu lepas dia belajar kat rumah. Minggu ni datang sekolah, cikgu boleh tengok topik mana yang awak tak faham minggu lepas. Dan cikgu akan bantu mereka. Jadi ini merupakan satu pendekatan baru yang kita ambil, insya-Allah. Dari segi kesediaan pula, seawal mana sebenarnya telah pun diletakkan dari segi platform pengetahuan itu dan juga kesediaan itu kepada pejabat pendidikan negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, ibu bapa, penjaga sekolah supaya bila
bila bermulanya penggal persekolahan nanti, persoalan-persoalan yang semakin berlega ini ataupun masih lagi berlega ini sedikit sebanyak dapat dikurangkan, memudahkan lagi transisi mereka dalam ekosistem pendidikan. Betul. Ini cabaran. Ini cabaran bila kita umumkan nanti perkara baru dan kita ni daripada kementerian ada Jabatan Pendidikan Negeri, ada pejabat pendidikan daerah, kemudian ada pengetua dan guru besar, ada guru-guru, ada murid dan ada ibu bapa. Betul. Kadang-kadang yang daripada atas ni dia sampai kat bawah dia jadi lain. Sebab tu saya semalam kami berjumpa dengan pengarah pendidikan. Katakanlah arahan kami bahawa anak-anak ini kalau tak datang ke sekolah ada surat tak kena tindakan disiplin. Kami dah pesan janganlah pula nanti keluar surat amaran selepas 3 hari tak datang sekolah. So ini mesej-mesej kita faham. Sebab itu pada waktu ini pihak kementerian selain daripada komunikasi di peringkat kementerian, kita juga pastikan segala jaringan kita di bawah itu digunakan dengan baik. Dan ibu bapa sendiri, kita tahu ibu bapa sendiri yang memohon supaya kalau boleh diadakan libat urus pihak sekolah dengan ibu bapa. Jadi ini antara pendekatan kita supaya masing-masing dapat fahami apakah aspirasi yang kerangka yang telah dikeluarkan oleh kementerian tadi dan bagaimanakah ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedikit masa berbaki lagi, Doktor, pembukaan MBK dan juga PPKI, apa yang boleh dijelaskan kepada para penonton, khususnya mereka yang terlibat dalam ekosistem ini? Okey, ini yang antara saya lihat ada perbincangan mengapa murid berkeperluan khas, anak-anak istimewa ini khususnya di kelas PPKI di sekolah pendidikan khas, mengapakah kita kembalikan mereka bermula daripada fasa 2. Seperti mana saya sebut tadi, ekosistem pendidikan kita ni 5 juta ni ada murid dari pelbagai latar belakang. Betul. Antara yang paling terkesan adalah anak-anak istimewa ini. Mereka dah biasa ke sekolah. Mereka berada di sekolah bersama dengan guru-guru, ada belajar di sekolah. Persekitaran di sekolah itu kondusif untuk mereka, dan dalam konteks ini kami menerima banyak request, permohonan daripada ibu bapa, bahkan daripada anak-anak ini sendiri. Boleh tak kami nak balik ke sekolah? Boleh tak kami nak balik ke sekolah? Jadi kami duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Boleh tak kami benarkan anak-anak ini dibawa kembali ke sekolah mulai fasa 2? Jadi mereka ni tertekan. Ramai yang dah rasa duduk kat rumah ni nak buat aktiviti pun tak ada. Interaksi itu lain. Jadi lain. Sebab itu kita bincang dan kita buat ketetapan bermula fasa 2 boleh masuk. Ada juga yang kata nanti dalam kelas dan sebagainya mungkin keadaan agak ramai sikit, sesak sikit dan sebagainya. Kita telah jelaskan kepada pihak yang berkaitan bahawa dalam konteks ini memandangkan pada waktu ini sekolah masih belum dibuka untuk orang lain. Fasa 2 ni orang lain tak buka lagi. Mereka untuk negeri mungkin berada di fasa 2, fasa 3 dan sebagainya, mereka boleh gunakan kelas-kelas lain sebagai contoh. Jadi lebih bebas di sekolah ini, ada ruang yang lebih luas. Ini untuk mengembalikan mereka kembali ke sekolah. Atas alasan tadi seperti mana saya sebut tadi, bahawa anak-anak ini dah lama di rumah, mereka rasa mereka nak keluar melihat bersama dengan guru-guru di sekolah, mendidik mereka, dan insya-Allah sekiranya kita sama-sama dapat patuhi cadangan pelaksanaan itu, kita dapat jalankan dengan baik. Apa yang penting, kalau ibu bapa rasa it's not the time, masih belum masa lagi nak hantar, tak apa, it's okay. Tapi untuk ibu bapa yang bersedia nak hantar, kita telah buka sekolah untuk murid-murid ini. Jadi persekitaran itu adil untuk semua, telah diberikan pertimbangannya sebaiknya. Terima kasih YB Datuk Dr. kerana sudi bersama kami pada kali ini, penjelasan yang cukup konklusif, cukup lengkap, dan kita harapkan juga permulaan penggal yang terbaik untuk semua yang terlibat dalam program sekolah. Terima kasih sekali kerana sudi bersama kami. Dan untuk itu terima kasih juga kepada anda yang telah mengikuti siaran kami. Sehingga kita berjumpa lagi untuk temu bual seterusnya. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.